Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu kembali untuk kita punya eksperimen yang pertama, iaitu single stage amplifier. How to design single stage amplifier. So our objective is to design a single stage amplifier with the given specification to simulate by using the multisim or any suitable ADA tools to verify the design and compare with the calculate value. So this is the data sheet for the transistor that we will use, which is 2N5484, and this is the data sheet. Okay, and this is the circuit which is referred to the single stage amplifier, FET amplifier. Okay, so we are using the voltage divider bias, and this is the design specification. Okay, so this show the step to design. So kat sini saya tunjukkan macam mana you nak design. So you boleh skip part C ni. Okay, kita gunakan kaedah yang baru ataupun kaedah yang saya tunjukkan sekarang ni. Alright, first kali apa benda yang kita kena buat adalah kita kena calculate kita kena calculate kita punya what is the resistance value for the R1, R2, R3 and also the RS, which this resistance value will reflect to our design specification. Okay, jadi first step, apa benda yang kita kena buat? Okay, alright, so okay, saya pergi dekat sini. Alright, saya dah grab sedikit maklumat yang berkaitan. So this is our circuit. Okay, the proper circuit, and this is the design specification, and this is the extract data sheet for the transistor 2N54 and N4. Alright, okay, so from the data sheet kita akan dapatkan dahulu dia punya maklumat yang penting. Okay, so kita ada transistor, kita dapatkan ID, SS dia dan juga BP dia. Okay, so IDSS, okay, IDSS dia yang ni. So kita ada untuk transistor 2N84, so dia ada minimum dan juga maksimum 1. This is the unit, 1 milliampere minimum, maximum 5 milliampere. So kalau ada minimum dan maksimum, so kita ambil average value lah. So IDSS adalah minimum campur dengan maksimum divide with 2. Okay, so 1 milli plus 5 milli and divide with 2. So kita akan dapat 5 plus 1, 6 divide with 2, so dapat 3 milliampere. Okay, so dapat 3 milliampere. Next adalah kita punya pitch off voltage. Ini dapat dah pitch off voltage. So ini sama juga dengan 3 milliampere. Pitch off voltage. Pitch off voltage sama juga dengan VP, sama juga dengan VGS off. So kat mana nilai dia? In this one. Okay, so kat sini kita tahu untuk N channel kita punya BP kita adalah unit adalah negatif. Kat sini data sheet dia tak tunjuk negatif. Okay, so you kena sedia maklum lah nilai kat sini ada nilai negatif. So sama juga kat sini, daripada data sheet yang nilai yang diberikan adalah dalam bentuk minimum and also the maximum value. So use the average value. So for determine the BP, you take the average value. So 3 plus 0.3 MB divide with 2. So kita akan dapat apa nilai dia? 3.3 divide with 2, 1.65. So kita dapat kat sini 1.65 volt. Okay. Alright, so next adalah RDS. Okay, RDS sama juga dengan 1 YOS.
1 divide with the YOS. YOS adalah ini. So dia ada maximum value saja. Ini dia adalah microsiemens, 50 microsiemens. So 1 divide with the 50 microsiemens. So 1 bahagi dengan 50 micro, so dapat 20 kilo ohm. Okay, so kat sini dapat 20 kilo ohm. Okay, so kita dapat dah these three value. Okay, so step yang seterusnya kita pergi kat nota kita kat sini. Apa yang you kena cari? Nota yang mana Saya tengok kat sini. Nota chapter yang pertama boleh rujuk kepada FAT Common Source Design. So ini adalah self bias. Untuk voltage divided bias sama je. Kalau voltage divided bias dia sama je. Okay. Okay, ini daripada sini Okay, saya dah ambil sedikit dah circuit dekat sini. Okay, so kat sini saya tunjukkan dia punya Zin dia. Okay, so Zin kita tahu kat sini kita ada, so dia abaikan RG ni. Okay, so dia adalah R1 parallel with the R2, ZO, RD parallel with the RDS. So kita tahu dekat sini ZO kita ni sama juga dengan RD. Sebab apa? Kita RDS is greater than RD. Okay, so ZO kita lebih kurang sama juga dengan RD. So ini yang pertama, kedua, ketiga adalah kita punya AV negatif GM kali dengan RD. Okay. Alright. So ini adalah kita punya AC parameter kita. Okay, AC parameter kita. Next. Okay, so kemudian kita untuk design, so this is the sebagaimana yang saya terangkan minggu lepas, kita kena tengok slide yang ni. Okay, slide yang seterusnya dekat sini ni. Okay, misalkan, so kita kena ambil analisa yang di sini. Okay, so saya ambil analisa dekat sini. Okay, dengan saya dengan lagi satu lagi satu dia okay. Okay. Alright. Okay. So kita dapat dah yang ni. Okay. So kita ambil daripada equation ni. Okay, yang ni Saya bulatkan ni so, kita ambil equation yang di sini. Okay. So VGS sama juga dengan yang ni alpha VGS sama juga dengan alpha. So VGS sama juga dengan alpha times dengan kita punya VP. Okay. So nilai alpha ni, alpha tak boleh greater than 1. So nilai alpha yang boleh kita pilih dekat sini. Okay, katakanlah katakan saya pilih nilai alpha dia. Alpha saya pilih let's say 0.25. Okay, so kita akan dapat nilai VGS So VGS sama juga dengan 0.25 times kita punya nilai VP VP berapa banyak? So kita tengok kat sini
VP sama juga dengan negatif 1.65. So ni adalah kita punya nilai VP kita. So VP kita sama juga dengan negatif 1.65. So negatif 1.65. So kita akan dapat nilai VGS sama juga dengan 0.25 kali dengan 1.65. So dapat lebih kurang 0.4125. Saya ambil 2 decimal point. So dapat 0. Negatif 0.41 volt. Okay. Manakala nilai kita dapat nilai VGS. Okay. So kita kena tengok dulu nilai daripada equation ni. Next kita tengok nilai ni pula, AB kita. Okay. So kalau awak lihat dekat sini design specification kita, dia bagi tahu kat sini gain dia mesti sama juga dengan greater than 5. ZA dia should be greater than 1 gig. ZO dia should be greater than 2 kilo ohm. Maximum output swing should be 8 volt peak to peak ataupun 4 volt V peak . Kalau peak to peak, kalau kita nak V peak, kita just divide with 2 lah. So we get the 4 V peak. And VCC is set to 80 volt, and also the capacitor value Cin and Cs with the given value. Okay. Tak nak ambil banyak kali. Saya nak copy yang ni. Copy. Letak dekat sini. Okay. Okay. Dah sikit. Okay, so kita kena selesaikan dahulu kita punya design specification kita. So dengan saya pilih nilai alpha, alpha syarat dia apa dia? Syarat dia tak boleh alpha tidak boleh greater ataupun sama juga dengan 1 lah. Tak boleh cannot be greater than 1, ataupun kita kata should be less than 1 lah. Alpha dia should be less than 1. Okay. So saya dah dapat dah nilai VGS banyak negatif 0.41. Okay, VGS saya dapat negatif 0.41. AV so dengan nilai AV ni, okay, AV sama juga dengan 2 kali dengan VO max divide with the 1 minus alpha, okay, times with the VP, modulus VP. So VO max dia kata dekat sini maximum output swing should be greater than 8 volt peak to peak ataupun V peak lah. Kat sini V peak katakan saya pilih VO max, saya pilih 4.5 volt. Okay, 4.5 volt dah meet dah yang ni ni dah meet dah. So kita check ada tak AV yang kita akan dapat ni should be greater than 5 kat sini. Okay, so kita tengok. So 2 kali dengan 4.5 divide with the 1 minus alpha. Alpha kita 0.25 times dengan kita punya nilai VP kita. VP kita negatif modulus 1.65. AV yang kita akan dapat, check tengok 1.65 dengan 1.65. So kena dua 9 1 tolak 1.25 kali dengan 1.65. Okay, so dapat 7.27 7.27 7.27
27 ke 27 7.27. Okay, boleh check sekali lagi. 1.0.25 kali dengan 1.65. Okay, kali dengan 4.5 kali, oh sorry, 7.27. Okay, so AB dengan saya pilih, okay, so dengan saya pilih AB sama juga, dengan saya pilih alpha sebanyak 0.25, saya dapat nilai VGS, dan VOmax saya pilih 4.5 volt. So saya akan dapat gain saya sebanyak 7.27. Okay, so ini dah betul dah. Okay, so kita akan dapat nilai ni dah. So next kita kena tengok apa ni, kita dah dapat dah nilai VGS. Okay, VOmax kita dah dapat dah. So step yang seterusnya, kita pergi dekat sini. Okay, saya kena ambil yang ni. Okay, AC load line dan juga DC load line. Okay. Okay, so dekat sini, nilai kat sini saya padam. Okay, saya padam nilai ni. Padam. Sini. Okay. Mana dia ni? Hijau. Okay, so kat sini nilai dia sebanyak 18 volt. Okay, so okay, saya draw sikit kita. So ni adalah RT, ni adalah RS, ni adalah VDS. Ni adalah sebanyak 18 volt. Okay, so kat sini ni so yang ni adalah VRD. VRD sama juga dengan kita punya VOmax. Yang ni sama juga kita punya V losses kita. Okay, ini kita punya V losses kita. So VOmax kita kita dah set tadi. Kita dah set kat sini nilai dia sebanyak apa? 4.5 volt. Dah. Okay, campur tolak 4.5 volt. Okay, so VDS basically kita akan ambil yang ni VDS. Okay, you boleh pilih separuh daripada nilai VCC kita lah. So 18 volt tak semestinya, tapi lazimnya kita boleh buat pemilihan dalam bentuk macam ni. So 9 volt kat sini. Okay, so kat sini VDS dia sebanyak 9 volt. So campur tolak dekat sini. So baki V losses kita berapa banyak? So 18 tolak dengan 4.5. 18 tolak dengan 4.5 tolak dengan 9. So V losses kita sebanyak 4.5. Jadi kita kena buat benda ni sebab apa? Kita nak lihat kita punya maksimum output swing ni berlaku dekat mana. Okay, kita kena pastikan maksimum output swing berlaku dekat sini. Jadi kita check kat sini. Okay, so saya padamkan ni. So sini nilai dia sebanyak 18 volt. V losses tadi kat sini. Kenapa ada V losses kita dekat sini? So kita tengok balik kita punya schematic asal tadi. So kita ada capacitor dekat sini. So ni akan jadi kita punya losses tadi. Kalau capacitor tak ada, so DC load line dengan AC load line dia akan overlap. Okay, so V losses kita sebanyak apa? 4.5 volt. Jadi 18 tolak 4.5, 18 tolak 4.5, so dapat 13.5. So dekat sinilah 13.5.
Okey, tolak ni dapat 13.5. Kemudian 13.5 tolak dengan kita punya maksimum output swing 4.5, so dapat 9 volt. So di antara gap A dengan gap B, yang mana paling kecil? So di antara dua ni, yang ni dengan ini, gap A dan juga gap B, so kita buat perbandingan. So kita dapati gap B kita yang paling kecil lah. Okay, so kita boleh kata Vomax max kita berlaku dekat gap B, which is dia berlaku pada region VRD dekat sini. Okay, so kita dah dapat dah kita punya design dekat sini. Okay, jadi kita semak balik kita punya design kat sini. Atas ni kita semak balik. Okay, di mana kita punya output ZO kita ZO kita berlaku kat mana? ZO kita ada sebanyak 2 kilo ohm. Okay, 2 kilo ohm. So ZO kita lebih kurang sama juga dengan RD. Okay, RD. So kita kena calculate dahulu. Di sana dapatkan nilai RD. RD mudah aja. Dapatkan RD sama juga dengan V RD bagi dengan ID. Manakala untuk dapatkan RS, voltage VRS bagi dengan ID. So VRD sebanyak apa? 4.5 bahagi dengan ID. Okey. Berapa banyak nilai ID? Okey, nilai ID kita boleh input kat sini. Kita dapat dah nilai VGS. So ID, equation ID sama juga dengan ID SS 1 tolak VGS bagi dengan VP kuasa 2. So IDSS kita berapa banyak? Okay, IDSS kita tengok balik dekat yang kita baca daripada datasheet. IDSS kita sebanyak 3 mili. Okay, so 3 mili 1 tolak dengan kita punya VGS negatif 0.41 lagi dengan VP kita sebanyak negatif 1.65 kuasa 2. Dah kuasa 2 kan. So kita akan dapat apa? 0.41 bahagi dengan 1.65. Tu tolak dia. Kuasa 2 kan. Kali dengan 3. So ID yang kita dapat adalah sebanyak ID yang kita dapat adalah sebanyak 1.69. Okay, ID yang kita dapat adalah sebanyak 1.69 mili ampere. So this one is our ID. Okay, kita semak sekali lagi. VGS kita 0.5 kali dengan 0.25. So 0.-0.1 0.-0.1 bagi dengan 1.65. Okay, 1 tolak kuasa 2 kan kali dengan 3 mili. Okay, 1.69 mili. Okay, so kita bagilah dekat sini 1.69 mili. Kita dapat apa? 4.5 bagi 1.69 mili. Kita dapat 2.66 kilo. 2.66 kilo
Yang ni pun 4.5 bagi dengan 1.69 mili 42.66 kilo. Okey, so kita dah dapat dah nilai RD dan juga RS. So kita boleh verify balik nilai kita punya design, iaitu kita punya ZO kita selarikan dengan RDS. Okey, kita selarikan dengan RDS, so kita akan dapat nilai RD. So RDS dia berapa banyak? RDS dia sebanyak 20 kilo ohm. Okey, RDS dia sebanyak 20 kilo ohm. Jadi kalau kita nak check ZO sama juga dengan RDS selari dengan RD. So 20 kilo kita selarikan dengan 2.66 kilo. So kita akan dapat nilai dia hampir sama dengan nilai RD. So yang tu kena verify juga. 2.66 kilo selarikan dengan 20 kilo. So kita akan dapat lebih kurang nilai dia 2.35. Okey, nilai dia lebih kurang 2.35 kilo ohm, which is kalau kita compare dengan dua-dua nilai ni, 20 kilo dengan 2.66 kilo, so dia menghampiri dengan nilai RD. Okey, so kita boleh kata ZO kita meet dengan kita punya apa yang kita buat, we do the simplification and also our design specification, which is ZO should be greater than 2 kilo ohm. Next, we need to determine the input impedance. Input impedance should be greater than 1 giga ohm. Okay. Before that, we need to calculate the resistor value for R1 and also the R2. Jadi, macam mana dapatkan nilai resisten R1 dan juga R2? So, ambil yang ni. Boleh please kat bawah ni ya. Okey. Alright. So, kita tahu dekat sini ada nilai voltage dia campur tolak, which is 4.5 volt. This one is gate, drain and source. And we know that the VGS value is equal to how much the VGS value? The VGS value negative 0.41. Okay. So VGS value is negative 0.41 volt. VGS value. So kita nak dapatkan nilai resistor R1 and also R2. So we need to calculate voltage VG first. VGS basically sama juga dengan VG minus voltage source. And VG sama juga dengan VGS plus with the voltage source. Okay. And VGS sama juga dengan negative 0.41. Simak balik. Negative 0.41 plus dengan voltage source 4.5. So kita akan dapat apa? 4.5 tolak 4.41 4.09. Dapat sini 4.09. So kat sini campur tolak 4.09. Alright. So untuk dapatkan nilai resistor ni, so tengok kat nota yang saya buat untuk dapatkan nilai resisten R1 dan juga R2 R1 dengan R2 dia gabungan dekat sini should be greater than 500 kilo ohm. Okay. Tapi kita punya Zin kita should be greater than 1 giga ohm Okay, 1 giga ohm. Jadi jadi kita kena pilih lah. Kita kena pilih dia punya nilai R1 dan juga R2 ni. Okay, kita kena pilih nilai dia. Sebanyak saya pilih sebanyak R1 plus dengan
R2 saya pilih 10 giga ohm. Okey. So nak dapatkan nilai resisten R2, so tengok balik dekat sini formula dia. R2 sama dengan VR2 times R1 plus dengan R2 divide with the VCC. So this is the formula. R1 with the divide with the VCC. So VR2 ni adalah VG ni sama juga dengan nilai VR2. Jadi sama juga dengan 4.09. So 4.09 times dengan R1 dengan R2 ni 10 gig, VCC 18 volt. Okay, so 4.09 kali dengan 10 gig bahagi dengan 18, 2.27 gig R2. 2 gig. And macam mana dapatkan nilai R1 pula? R1, this one is the R2. So R1 plus dengan R2 10 gig. So nak dapatkan R1 adalah 10 gig minus R2. So 10 gig minus 2.27 gig. So 2.2 7.73 gig. 7.7 gig. Alright. So next kita plug in all the, kalau kita semak dekat sini, so Z in okay, dah bagi tukar color Z in. Z in sama juga dengan R1 parallel with the R2. So R1 is 7.73 gig, while for the R2 is 2.27 gig. Jadi kita dapat apa? 7.73 gig selarikan dengan lebih kurang 1.75 gig. So kita dapat sini. So meet dengan kita punya design specification. Okay, ni the design specification. So kita plug in all the value. Saya erasekan ni dulu . Okay, so saya masukkan semua nilai dia. Merah. So R1 is 7.73 gig. R2 2.27 gig. RD 2.66 kilo ohm. Kilo ohm 2.66 kilo ohm. Okay. Next adalah kita akan kita akan lukis kita punya schematic kita ini ke dalam multisim . So mula install multisim. Okay, so kita kena carilah dia punya komponen dekat sini ni . So first kali kita ambil 2N5484. 2N, so klik kat sini . Klik yang kat sini 2N5484. Okay, next kita ambil resistance value. Klik mana? Ini kat sini. Klik kat situ.
resistor. Okey, tak kisah, pilih dulu sebarang nilai. So R1, okay. Ctrl C, select dulu, Ctrl C, Ctrl V. Lepas tu Ctrl V satu. Okey, dah. Kemudian kita punya schematic kita. So kita ada kapasitor kat sini, kapasitor kat sini. Kita ambil kapasitor. Kapasitor, resistor, kapasitor. Ambil dulu sebarang nilai. Kemudian kita punya source kita. Ni basic. Kita pilih source kat sini ya. Power source, DC power. Ground ground. Alright. Okay, bila. Okay Okay, so ni R1, Control R untuk rotate. Select, Control R. Select, Control R. Select, Control R. Okay, so kita lukis yellow sini. Elok low, solo. Okay, so kita nak sambung mudah aja So dekat sini dapat yang cursor tadi ni mouse dekat sini, so dapat dia akan tukar dalam bentuk cross. Tarik je sambung. Okay. R1, R2 dulu bawah sikit. Saya kena select semua, Ctrl A. So kita drag ke bawah sikit. Rotate. Yang nampak yang dia highlight ni maksudnya dia dah join Okay, so kita R1. Apa nilai R1? So dekat sini 7.73. So macam mana saya nak pergi ke sebelah ni? So, tekan alternate, tekan tab. So dia akan keluar ni. Okay, saya nak pergi ke multisim. Alternate tab. So 7.73 gig. So double click je kat sini. Double click kat sini, masukkan value 7.73 gig. R2 2.27 gig. Kemudian RD 2.66 kilo. So ini tukarlah. Okay, ni value label RD. Value dia 2.26 kilo. 2.66 kilo. 2.66 kilo. Ni RDRS. Source 18 volt. Value dia sebanyak 18 volt. Okay. Kemudian kita masukkan function generator Mana kat dalam function generator, tengok sebelah kanan kat sini. Function generator klik function generator. So ada common dengan negatif ni, kita groundkan dia. Sambung macam ni. Kalau yang positif ni kita inject sebagai masukan macam ni. Double klik kat sini. Frekuensi ni kita set 10 kHz lah letak nilai 10 kHz. Yang ni kita letak dulu katakan 10 mW peak.
tak 10 mili. Okay. So kita nak verify dulu kita punya design kita dekat sini, nilai resisten kita. Kemudian kita nak verify juga kita punya design kita ni, nilai voltage dia. Okay, kita nak verify ini nilai voltage dia. So kat sini plus minus VR2 VR2 sama juga dengan 4.09 plus minus 4.5 volt plus minus 4.5 volt plus minus 9 volt. ID dia sebanyak banyak nilai ID 1.9 mili. Okay, ID dia 1.69 mili ampere. Okay, kita nak check ni. So kita dah lukis dah ni, tengok kat sini ni. So kita ambil lah voltage and current. Dia nak voltage saja ataupun current saja, probe lah. So, dia boleh pilih kat sini. Dia double klik lah. Kita tak nak semua, kita nak sikit je. Kita double klik double klik kat sini. Serial parameter, custom. Lepas tu kita nak BDC dan juga IDC. Tekan OK. Sudah. Yang ni satu. Kat bawah ni satu. Dekat sini satu. Okay. Nilai kapasitor tadi refer pada data manual. Cin 1 micro. Kali ni dia 1 micro. 1 micro Cin. Manakala CS 10 micro. Nak klik di sini. CS value dia 10 micro. So ini double klik kat sini yang ada yang benda ni. Kalau ini tak appear ni, you boleh tengok dekat file view toolbar. So dia kena ada benda-benda ni lah. Pastikan dah tik-tik benda ni Okay. So ini set kepada interactive simulation Kemudian kita run. So nampak kat sini. Kita dapat apa? 1.68 mili. So kita buat apa tadi? 1.9 mili. Okay. So kita dapat nilai dah. ID dia betul dah. 1. Gap dia tak jauh mana lah. So yang ni probe ni dia buat apa? Yang ni dia ukur daripada point sini ke ground So itu dapat 13.5. Yang ni dia ukur daripada sini ke ground. Okay faham Ini dia ukur daripada sini ke ground. Ini dia ukur daripada sini ke ground. So kita dapat VRS. Okay, VRS 4.5. So ni dapat 4.46. So 13.5 tolak dengan 4.46 volt ini. 13.5 yang ni rujuk kepada ground. Yang ni rujuk kepada ground. So kita akan dapat nilai VDS kat sini. Berapa banyak. So 13.5 tolak dengan 4.46. So dapat 9.04. So VDSQ kita ada sebanyak 9.04 volt based on simulation. Kita dapat sini 9 volt. Okay. Manakala kita punya VR2 sebanyak 4.10, yang ini dapat 4.09. Okay. So semua kita punya simulation kita ni kira apa yang kita buat dekat in our calculation value based on calculation, and all our calculation value is meet with our design specification and based on the schematic or the value that we calculate. So based on our simulation kat sini, so kita letakkan nilai-nilai dia semua.
So we compare with the calculate value, and we have the difference is not too far lah. Okay. So next step apa dia? Next step kita nak check kita punya satu DC parameter value, and DC parameter value, and next is the AC parameter value kita. Okay. So kita double click dekat sini, dekat net dekat sini ni, kita double click kat sini, kita namakan net ni begin. Okay. Okay. Kalau tak appear ni, you double click lah show net name. So dia akan duduk kat sini. Sini. Kemudian output kat sini. Saya nak cari kalau ada. Okay, saya nak letak dekat sini output supaya saya boleh ukir macam ni. So pergi dekat place, pergi kat connector, so output connector. So buat sini output connector. Okay, so ni katakan V in, V out lah. Okay, V in dan juga V out. So kita tukar interaktif ni kepada transient. Okay, tadi kita plot, kita save dulu. Ni kita plot 10 kHz 10 kHz. So 1 bahagi dengan 10 kHz kita dapat kita dapat 0. ataupun 100 mikro dia punya time dia. So ataupun kita dapat kat sini 0.1 mili. So 0.1 mili. Start dia 0.1 1 2 3 0.1 mili. So ini untuk satu complete cycle lah. Kita nak katakan 5. So ni kita set dekat sini, passing transient V up. So ni kita remove dulu lah. Remove. Kita nak V in dulu. Kita add. Kemudian kita run. Okay, so dapat graph kat sini. Kita buang background dia, hitam putih kat sini. Ni cursor ni. Kita cursor kita. So nampak 10 mili V peak, 10 negatif 10 mili V peak. Okay, dapat dia punya ni. So kita saja check kita punya output dia. Ni V in, remove, kita ambil VO. So kita dapat graf dia lah. Okay, dapat graf dia. Okay, cantik graf dia Okay. So kita dapat dah V in dan juga V out. Kita dah lukis dah ini. Okay. Lepas tu next kita nak plot dia punya bandwidth dia. Okay, so yang tu kena pergi kepada AC strip. Okay, so ini set default dia macam ni. Kemudian V out kat sini. Remove semua. Kita add expression. Kita add expression kat sini. VO.
VO over V in kat sini. Okay, the expression VO over V in. So sebab kita dah kita dah rename kita punya net dekat sini, so kita just cari sajalah VO dengan V in kat sini macam mana. Tekan OK. Jadi kita run. Alright, so kita dapat dah kita punya AC suite kat sini. Okay. Okay, so kita double klik kat sini, kita pergi kepada decibel. Okay, ubah background. Okay, kita klik kat sebelah ni bentuk cantik ni. Okay, cursor. Kita gerak cursor kat sini, kita right click salah satu cursor lah. So kat sini basically default dia akan keluar dua cursor. Boleh pilih lah cursor pertama ataupun cursor kedua. Pilih cursor tu, you right click kepada go to Y max kat sini. Okay, dia akan pergi kat situ Y max. Y max kita dapat apa kat sini? So, ini versi X, ini versi Y. Y max kita dapat apa kat sini? Y max, kita dah set Y maximum cursor yang kedua iaitu 19 dB. Jadi 7.37 AV tadi kita convert kepada dB. So kita ni 7.727 yang ni sama juga dengan tukar dalam bentuk log. Okey, AV kita ni tukar dalam bentuk log. So, macam mana nak tukar dalam bentuk log? Right. Jadi ini sama juga dengan 20 log 7.27 sama juga dengan apa? Check dulu. Log 7.27 dikali dengan 20 dapat 17.23. Dapat 17.23 ni. Ini dapat so 17.23. Okay, dB. Kita dapat 17.23 dB. Tapi based on simulation kita dapat apa? 19. Kita dapat 19 dB lah. Okay, so lari sikit. Nilai dia lebih kurang 2 dB lebih kurang situ. Okay, tapi tak apalah, acceptable lah nilai tersebut. Tak jauh lah, tak terlampau jauh sangat lah dia punya nilai dia lari tu. Okay, so kita dapat lah. Tadi kita buat transient. Ni V out dia. Ni V in kita. So kita dapat nilai dia. Okay. Alright. So berapa banyak nilai yang perlu kita letak dekat sini ni? Okay, kita punya frekuensi kita ni nanti chapter tu kita akan belajar, baru kita boleh letak nilai frekuensi yang sepatutnya. Berapa range nilai valid frekuensi yang perlu kita letak. Untuk yang part yang ni kita boleh lihat macam mana kita nak dapatkan nilai VE ni, macam mana, berapa banyak yang kita perlu letak kat sini. Okay, benda tu mudah je. Okay, kita boleh ambil daripada sini. Okay. So kita ada kita punya amplifier kita. Ini amplifier kita. So kita ada V in dan juga VO. Ini gain kita. Okay. So gain yang kita perolehi kat sini adalah 7.27. VO apa macam mana? Kita boleh ambil nilai VO maksimum. Okay. VO maksimum. VO maksimum itu apa? 4.5. Jadi formula gain apa dah? Gain ataupun kita punya G kita ataupun kita punya AV kita sama juga dengan VO over V in. So kita nak cari apa? Kita nak cari V in. So V in sama juga dengan VO divide with the our gain. So how much our VO? VO is 4.5.
and our gain is 7.27. So kita akan dapat 4.5 bahagi dengan 7.27, lebih kurang 618.98 mili. Okey, your max apa? V peak maximum. Output swing kita ambil apa? V peak. So V in yang kita akan dapat lebih kurang lah, saya letak lebih kurang 620 mili V peak. So we put 600. So kat sini kita boleh letak lah, kita letak nilai dia lebih kurang 600, kita letak sini 600 mili V peak. So kalau saya set kepada transient, kita punya, okey, kita check dulu dia punya V in dia. So 600 mili V peak ni kosong, sampai sini 600 mili. Okey, betul. Tapi next kita check dia punya output dia. Remove ni, kita letak output dia, kita run. Okey, so nampak dia punya signal dekat sini. So dia dah nampak macam seolah yang ni kembang dia tinggi, lebih jauh kembang dia bandingkan yang sini. Okey, so ni dah masuk ke maksimum dah. Kalau kita increase lagi input kita 600 mili ni, kita increase lagi, katakan kita increase banyak lagi 50%. So 600 mili campur 50% daripada 600 sama juga dengan 300. So 600 campur 300, 900. So kita campur 50%. Kita tengok jadi apa. Nampak dia dah mula ada noise yang berlaku pada sebelah atas dan juga sebelah bawah. So maksimum output swing yang kita boleh inject dalam kita punya function generator based on apa? Ni. Okey, kita boleh letak kat sini. Lebih kurang lah 620 mili boleh letak. Okey, so lebih tinggi daripada 600 ni maksudnya akan berlaku distortion. Kalau kurang, kalau kita letak contohnya 600, so mungkin you boleh letak dekat situ nilai dia 200 mili. So you akan dapat signal yang smooth. Cantik signal dia. Okey, alright. So dalam you punya report, bila rujuk balik dekat you punya ni, so ni design macam mana you nak buat. So saya dah tunjuk dalam bentuk ni. So dalam you punya result dekat sini ni, so sila abaikan result tu, table ni. So you boleh rujuk dekat sini. Okay. So first kali you kena ada voltage dan juga current result lah. Voltage dan juga current result yang ni. Okay. So you boleh screenshot yang ni. Screenshot ni you view ni, you hilangkan grid lah. Nampak sini. You boleh gunakan light shot dari tu. Okay, masukkan, ambil nilai-nilai dia. Okay, you punya ada schematic. Okay, yang dah run. So contohnya macam mana? Set kepada interaktif. So dapat ni nilai dia, you screenshot lah. Okay, so dapatlah first circuit, dia punya result dia. Okay, ni result dia. Okay, so you masuklah nilai resistance calculation R1, R2, RD, RS. Okay, nilai VGS, ID dan juga nilai VDS calculation. Simulation you dapat apa? Okay, GM ni. Okay, GM yang ni, satu you ada calculation. Macam mana dapatkan nilai GM? GM sama juga dengan 2 IDSS bracket 1 tolak VGS bahagi dengan VP. Okay, so ID dan juga VGS you boleh ambil nilai daripada calculation ini. Okay, calculation. GM apa formula GM? Formula GM sama juga dengan 2 ID SS 1 tolak VGS bahagi dengan VP. Okay, so IDSS ni ambil daripada datasheet dah. Okay, manakala VGS ni you ambil daripada mana? VGS ni you ambil daripada inilah. Satu you ada calculation, satu you ada based on simulation. Okay, AV yang saya tunjukkan tadi based on calculation, based on simulation. Manakala Z-in, you ada Z-in simulation. Okay, calculation, ZO calculation, VO max calculation. So ini you boleh abaikan lah, tak perlu buat simulation, tak perlulah. Okay,
tak payah. So you highlight warna hitam kat sini. Saya cuba nak highlight kat sini. So ini tak perlu. So ini you ada simulation pun tak ada You ada R1 dan juga R2. So ini you boleh cancel. Maka calculation. So ini you ada ni, you ada ni, you ada ni. UJS ni. Ni pun sama juga. So you highlight warna hitam kat sini. Okay, warna hitam kat sini. So tak perlu Ini tak perlu. Okay, ini tak perlu. Okay. So you ada voltage dan juga current result. Waveform V in dan juga V out dan juga gain bandwidth. Okay. V in dan juga V out. V in dan juga V in dan juga V out. So you ada transient, output. So ni VO, contoh VO lah. So screenshot. So ni result sheet tu. Masukkan ni. Okay, so ni untuk bahagian V out. Kita V in dan juga gain bandwidth. Okay, ini akan jadi punya result you lah Kemudian next adalah then discussion and conclusion ni you buat ni lah. Alright. Okay. Okay. So kemudian okay. Kemudian begitu juga dengan calculation dia lah calculation, macam mana you tunjukkan calculation semua tu, you kena tunjukkan lah dalam you punya report nanti. Okay, calculation yang saya tunjukkan kat sini report macam ni lah. Okay, setiap calculation kat sini ni you nak buat dalam untuk Microsoft pun boleh, equation, atau you nak buat handwriting, lepas tu you nak capture, ubah dalam your report pun boleh, tak masalah. Okay, so saya rasa tu saja sampai untuk you punya lab. So hopefully you enjoy dalam you punya lab untuk hari ni. Okay, yang paling penting dan juga sila jaga you punya kesihatan awak semua Okay, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.